baginda yang dimuliakan. Muslimin dan muslimat yang dihormati, kita singkap tirai Al-Hidayah dengan maksud surah Az-Zariyat ayat 55 yang bermaksud, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kita hampir menyambut ketibaan bulan Ramadan yang penuh keberkatan tidak lama lagi. Oleh itu marilah kita bersama membina roh Ramadan supaya Ramadan kali ini akan lebih memberi erti. Bersama yang berbahagia Ustaz Wan Syoho Bani Leman, kita hayati persiapan roh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkatakan persiapan roh Ramadan. Sebelum itu, saya ingin mengajak muslimin dan muslimat baru penonton, apa kata kalau kita bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kemenangan, kejayaan kita dunia akhirat berkait rapat dengan takwa. Sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman antara lain bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan mati kecuali setelah betul-betul kamu Islam. Alhamdulillah, kita akan menyambut Ramadan, dan kita nak sambutan Ramadan kita mudah-mudahan tahun ini kalau boleh berbeza dari sambutan kebiasaan yang kita lakukan. Kita nak tahun ini Ramadan kita merupakan satu kecemerlangan bagi diri kita. Sebab itu saya nak mengajak muslimin dan muslimat dengan tajuk persiapan ataupun persediaan roh Ramadan ini. Sebenarnya muslimin dan muslimat, bila sebut Ramadan ini, orang yang menyambut kedatangan Ramadan ini ataupun orang yang bersedia mempersiapkan diri mereka, rasa gembira dengan kedatangan Ramadan, itulah tanda orang yang beriman. Sebab itu muslimin dan muslimat, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa. Puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan, diwajibkan puasa yang sama. Puasa as-siyam ini maknanya satu jenis puasa je, tak ada puasa jenis lain. Apa itu puasa? Kita akan sebut lepas ini nanti. Yang penting, tujuan untuk menjadikan ataupun tujuan puasa itu dilakukan kerana apa? La'allakum tattaqun. La'alla ini kalau kita belajar bahasa Arab maknanya mudah-mudahan. Tapi dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Al-Quran, para ulama mufassirin seperti mana disebut oleh Imam Al-Qurtubi, disebut oleh Imam Ibn Kathir, bila sebut perkataan asa, maknanya mudah-mudahan, semoga ataupun la'alla dengan harapan, ia bukan dalam erti kata boleh jadi benda ni berlaku ataupun tak berlaku. Sebenarnya orang yang berpuasa, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah ruh bagi Ramadan. Dan takwa itu juga ruh bagi diri kita. Pasal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna. Rasulullah tunjuk ke hati Rasulullah ataupun jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa berada di sini. Dan takwa itu adalah ruh bagi Ramadan. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah offer ni makna dia tawarkan kepada kita, buat satu tawaran bagi orang yang berpuasa, mereka akan dibukakan bagi mereka satu pintu dipanggil yang disebut oleh Rasulullah Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Bab maknanya pintu, Ar-Rayyan, Rayyan ni maknanya tak dahaga. Maknanya kalau kita berpuasa pada waktu kita hidup atas dunia, kita pernah dahaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak akan benarkan kita dahaga selepas kematian kita. Itu sebagai satu contoh. Baiklah muslimin dan muslimat, sekarang Ramadan berada di depan kita. Persediaan kita.
Ramadan dia mesti cantik. Sama ada kita puasa ke, kita tak puasa ke, Ramadan dia tak terjejas. Yang penting sikap kita. Apa yang kita nak bincang tentang ruh persediaan Ramadan, muslimin dan muslimat, kita kena sedar. Bila datang Ramadan, bila hampir, makin dekat, makin Ramadan makin hampir, Rasulullah SAW mengajak para sahabat, menyedarkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, Ramadan dah terlalu hampir. Bulan yang akan datang ini adalah bulan yang akan membawa satu unsur penyucian. Allah berikan Ramadan supaya kita dapat membersihkan balik diri kita, yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, marhaban bimadharina, selamat datang bulan yang merupakan bulan yang membawa penyucian. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Rasulullah sebut, wa ramadhanu ila ramadhana, dari tempoh satu Ramadan tahun lepas masuk Ramadan tahun ini, kalau kita tidak buat dosa-dosa besar, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kecil kita. Bila kita sebut tentang Ramadan, kita sebut tentang puasa, ia isu agama. Kita puasa dengan nilai agama, ia sebagai satu ibadat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maknanya siapa yang berada masuk dalam bulan Ramadan, yang menyaksikan anak bulan contohnya, yang pasti memang besok contohnya dah bulan Ramadan, cukup syarat dia wajib berpuasa, tak boleh kita tak puasa. Jadi yang 4 perkara yang saya nak sebutkan ini sebagai roh Ramadan, itulah hukum hakam yang terkandung dalam bulan Ramadan. Kita kena faham. Saya puasa, anak saya puasa, orang awam puasa, jiran kita puasa. Mungkin lapar itu sama, tapi kita tidak mahu nilai itu sama. Kita nak biarlah Ramadan yang kita buat itu, kalau boleh saya nak saya puasa lebih baik daripada anak saya puasa. Bila kita nak mengetahui tentang ruh Ramadan, kita perlu melihat hukum. Yang pertama sudah tentu hukum, dia ada perkara yang dipanggil wajib. Dalam Islam dia ada hukum 5 hukum asas. Yang pertama dipanggil wajib. Kalau tak buat, tak sah puasa kita, tak sah Ramadan kita. Bahkan berdosa pula. Yang kedua, iaitulah seumpama disebut sunat. Kalau ada elok. Yang ketiga, benda yang makruh, benda yang tak elok lah, kalau kita tinggalkan ia lebih baik, kalau kita buat tak berdosa. Yang keempat, benda itu haram, kalau kita buat dosa dan dia boleh membatalkan puasa kita. Dan yang kelima, benda yang harus. Benda yang harus ni insya-Allah kita tak akan bincang dengan panjang lebar, cuma saya nak sebutkan tentang 4 perkara. Yang penting iaitulah kita kena kenal wajib. Itu dia roh Ramadan. Itu dia yang pertama, roh Ramadan. Apa yang wajib ada dalam bulan puasa tersebut. Sebenarnya bila sebut puasa, yang wajibnya ialah puasa lah. Ramadan itu wajib kita berpuasa. Memanglah hari-hari kita kena sembahyang 5 waktu, kita tak boleh tinggal. Tapi bila kita bercakap tentang perkara khusus tentang Ramadan, yang pertama kita kena faham apakah yang wajib dilakukan sewaktu bulan Ramadan. Kalau kita faham undang-undang Ramadan, kita akan selamat di jalan raya Ramadan.